Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas ayat-ayat yang bertemakan Yahudi, yang mana kita pada malam ini merupakan kelas kita yang ke-12, minggu yang ke-12, siri yang ke-12. So kita akan sambung lagi beberapa perihal orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah nota malam ni saya akan berikan selepas kelas, insyaAllah. Baik, saya paparkan maklumat yang sempat saya sediakan untuk rujukan kita pada malam ini, siri yang ke-12. Okey, kita sambung iaitu kesalahan yang ke-31. Okey, ini adalah gabungan daripada siri yang sebelum ini. Okey, di antara kesalahan orang Yahudi ini, mereka pernah membuat tuduhan yang sangat keji kepada Maryam alaihissalam. Tuduhan itu iaitu mereka menuduh bahawa Maryam telah melakukan perbuatan zina. Mereka telah menuduh Maryam ini telah berzina dengan seseorang. Akhirnya Maryam telah melahirkan anak zina iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey, maklumat ini kita boleh temukan pada surah An-Nisa, ya, ayat 156, dan cuba tuan-tuan semak ayat ini. Kalau saya sempat merujuk, ia berada pada halaman yang ke 103, ya, halaman 103. Okey, kita lihat ayatnya pendek sahaja. Ayat 156 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bikufrihim. Okey, kalau kita baca pada ayat ini sekejap, ya. Saya buka tafsir sekejap. Okey, ayat 156. Okey. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dan Allah Ta'ala menyambung tentang Allah melaknat sebenarnya orang-orang Yahudi ini, maka laknat Allah itu berterusan. Kerana apa? Kerana bikufrihim, kekufuran mereka, wa qawlihim, dan juga kerana perkataan mereka. Wa qawlihim tu maksudnya tuduhan mereka kepada siapa? Ala Maryam, terhadap Maryam dengan tuduhan buhtanan. Buhtanan tu maksudnya dalam bahasa kita iaitu fitnah. Dalam bahasa Quran, kalau fitnah disebut buhtanan. Kita jangan samakan perkataan fitnah itu mesti fitnah dalam Quran. Jangan. Ya. Tidak ada kena-mengena fitnah, kalimah fitnah yang orang Melayu gunakan dengan kalimah fitnah yang ada dalam Quran. Tetapi kalau kita nak gunakan perkataan fitnah di dalam bahasa kita, nak disamakan dengan Quran, kena guna perkataan buhtana. Okay. Jadi orang Yahudi ini, iaitu pada zaman Nabi Allah Isa, iaitu Bani Israel yang terakhir sekali
pada zaman Nabi Isa, maksudnya batch yang hujung Bani Israel ini pada zaman Nabi Allah Isa, mereka telah menuduh maknya Nabi Isa iaitu Maryam sebagai menuduh satu tuduhan yang azima, tuduhan yang sangat besar. Allah guna perkataan azima, tuduhan yang sangat keji. Okay. Kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, cuma saya mohon maaf saya tak sempat nak meletakkan tafsiran daripada Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir telah menukilkan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Allah Isa itu, mereka telah mengatakan bahawa Maryam ini telah melakukan penzinaan. Jadi itulah yang dimasukkan dengan buhtanan azimah. Tuan-tuan, kita orang Islam ya yang beriman kepada ayat Quran, kita mempercayai, memperakui bahawasanya bahawasanya Maryam tidak melakukan sebarang perbuatan yang jijik. Bahkan ia merupakan satu kurniaan Allah dapat menghamilkan anak walaupun tidak pernah mempunyai suami, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Tetapi sikap Bani Israel, iaitu nenek moyang orang Yahudi ini, mereka tidak segan-segan untuk membuat tuduhan yang keji kepada seorang manusia yang merupakan pilihan Allah, yang merupakan salah seorang keluarga Imran yang mulia. Dan kalau kita merujuk dalam kisah Maryam, bagaimana dia mempertahankan dirinya, cara Maryam alaihissalam mempertahankan dirinya adalah dengan mengisyaratkan kepada bayi yang sedang didukungnya itu, iaitu Nabi Isa. Dan Nabi Isa alaihissalam mempertahankan ibunya dengan boleh berkata-kata walaupun masih dalam keadaan bayi. Okay, ini adalah kesalahan yang sangat besar yang pernah dalam sejarah nenek moyang orang Yahudi. Sebab itu orang Yahudi ini, mereka ini mewarisi sikap nenek moyang mereka, maka mereka tidak segan-segan untuk membuat tuduhan yang sangat buruk kepada mana-mana manusia. Okey. Jadi kita teruskan dengan kesalahan yang ke-32. Dalam masa yang sama, mereka ini juga sebenarnya telah membuat satu dakwaan yang bohong bahawa merekalah telah berjaya membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau kita nak letakkan karakter mereka sebenarnya orang Yahudi ini, kita boleh letakkan juga mereka ini sanggup membunuh Nabi Allah Isa. Tapi kita tahu Nabi Isa tidak dibunuh. Tetapi orang Yahudi ini mereka bersekongkol. Mereka membuat konspirasi macam mana nak membunuh Nabi Isa ini. Kalau kita baca dalam sejarah, mereka telah berkomplot dengan pihak kerajaan Rom ketika itu. So mereka buat cerita seolah Nabi Isa ni dia nak jatuhkan kerajaan Maharaja Rom ketika itu, kan, nak ambil pemerintahan. Jadi kerajaan ni pun, Rom pun mengambil tindakan untuk tangkap dan bunuh Nabi Isa. Siapa punya kerja tu? Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Isa tu. Sebab tu orang Yahudi ini yang mewarisi sifat-sifat buruk nenek moyang mereka ini, mereka akan sanggup
mencari jalan macam mana nak uh, membunuh seseorang ke, menjatuhkan mana-mana negara ke, bersekongkol dengan mana-mana pihak. Seperti mana yang pernah dilakukan terhadap Nabi dan Rasul mereka yang terakhir ya Allah hantar untuk Bani Israel, iaitu Nabi Allah Isa. Okay, jadi mari kita lihat pendustaan mereka ni. Sebenarnya pendustaan ni tuan bukan sekadar mereka mereka merasa gembira dapat bunuh Nabi Isa tu, tapi dakwaan mereka ni memberi kesan buruk kepada kesesatan orang Nasrani. Nanti kita akan tengok perincian dia. Okay, kita tengok dulu ayat rujukan kita. Okey, kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa, okay, ayat 157, ya, muka surat 103. Ini adalah ayat sambungan daripada ayat yang kita baca sebentar tadi ni. Okey, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kita tengok ya, orang Bani Israel di zaman Nabi Isa ni, mereka mengaku Nabi Isa tu pesuruh Allah. Tapi cara mereka cakap tu, mari kita tengok ayat dia. Dan mereka juga telah mendakwa dengan mengatakan, mereka berdusta, mereka menipu dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah berjaya membunuh Al-Masih Isa anak lelaki Maryam yang merupakan pesuruh Allah. Tengok. Mereka soalannya, mereka belagak. Mereka kata, kami dah bunuh dah utusan Allah ni. Kami dah bunuh dah anak lelaki Maryam. Mereka benci sangat dengan Nabi Isa sebab mereka menganggap anak Isa itu adalah hasil perbuatan zina Maryam yang kita telah pelajari sebentar tadi. Jadi mereka berpakat dengan pihak kerajaan untuk tangkap dan bunuh Nabi Isa. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala mengatakan padahal mereka tak bunuh pun Nabi Isa tu, dan mereka tak berjaya pun nak mensalibkan Nabi Isa ni, tetapi yang mereka bunuh sebenarnya adalah orang yang sama rupanya seperti mana Nabi Allah Isa. Tapi beria-ria orang Yahudi ni, Bani Israel itu nak mengatakan dia telah berjaya membunuh pesuruh Allah dengan bangganya. Lepas tu pula Allah mengatakan, dan sesungguhnya orang ketika itu telah berselisih faham mengenai Nabi Isa. Sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak tentang menentukan pembunuhannya. Maksudnya macam ni. Pada zaman itu, orang-orang pengikut Nabi Allah Isa, seperti selepas itu kan muncul agama Nasrani, kan, yang mereka mendakwa Nabi Isa itu adalah nabi mereka. Dan sebenarnya kalau kita baca ayat ni, sebenarnya orang Yahudi, Bani Israel, telah kata mereka telah bunuh Nabi Isa. Lepas tu pula orang Nasrani pula, dia pun macam tak pasti juga Nabi mereka ni telah dibunuh ke ataupun macam mana. Masing-masing telah berlaku bersisih faham tu, maksudnya masing-masing berada dalam keadaan yang ada syak wasangka. Macam Yahudi sebenarnya mereka berada dalam keadaan mereka mendakwa mereka berjaya bunuh, manakala orang Nasrani pula berada dalam keadaan mereka percaya yang apa yang dikatakan oleh orang Nasrani itu. Lepas tu Tuhan kata apa? Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenai kisah Nabi Isa tu, melainkan mereka ikut sangkaan mereka semata-mata. Dalam masa yang sama, ayat ni sebenarnya Allah juga nak menempelak orang-orang Kristian yang percaya cakap Nabi Isa tu telah dibunuh. Dalam masa yang sama, orang Kristian ni
disebabkan mereka percaya dakwaan palsu Bani Israel tu, mereka pula buat pula cerita baru pula. Tahukah cerita baru ni apa kan? Mereka kata, oh Nabi Isa ini sebenarnya ya betul, dia telah mati dibunuh. Kemudian dia naik dekat langit, kemudian dibawa turun balik semula. Lepas tu cerita mereka kata, mereka buat cerita palsu kata Nabi Isa telah dibunuh kerana nak apa? Nak berkorban untuk dosa umat-umatnya. Maknanya hasil daripada dakwaan palsu orang Bani Israel tu, akhirnya orang Nasrani pun percaya. Bukan sekadar percaya, ada juga yang tak percaya. Tetapi mereka juga telah buat pula penipuan yang lain. Dia dipanggil tipu dalam tipu. Orang Yahudi menipu orang Nasrani pula cuba menipu orang lain, mengatakan Nabi Isa yang disolib tu, kenapa dia mati disolib? Kerana sekian dan sekian dan sekian. Inilah yang Allah nak ceritakan kepada kita tentang kesalahan nenek moyang orang Yahudi yang merujuk kepada Bani Israel, generasi yang terakhir, iaitu pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sampai sekarang lah ada orang percaya Nabi Isa itu telah disalib. Tu yang nampak gambar salib-salib tu. Okay. Jadi kita teruskan dengan kesalahan yang ke-33. Orang Yahudi ni jahatnya diorang ni, teman-teman. Bagi mereka ni, kalau di zaman Nabi dulu, mereka kalau dia buat apa-apa, bagi mereka tak salah. Mereka menganggap kalau mereka buat kesalahan ni macam mereka dimaafkan, mereka tak berdosa. So saya letakkan dia dalam bahasa mudah kita fahami, mereka berbuat apa saja sesuka hati kepada orang yang bukan Yahudi. Nanti kita akan tengok ayatnya dan kita akan dapat jawapan. Ada persamaan perangai orang Yahudi di zaman Nabi dulu dengan orang Yahudi yang ada pada zaman kita ini. Yang dia tak peduli dah. Kan? Kalau dia bukan orang Yahudi, dia tak kisah nak bunuh ke, nak tipu ke, nak tindas ke, dia dah tak kisah. Bagi mereka tak ada kesalahan apa-apa. Rupa-rupanya apa yang mereka buat itu mengikuti orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 75 muka surat 59. Okey, kita tengok dalam surah Al-Imran ayat nombor 75. Okey. Kalau kita buka dalam surah Al-Imran ayat 75, sekejap ya, izinkan saya membuka tafsir sambil-sambil tu. Okey, kita tengok ayat dia. Okey. Ayat ni sebenarnya cerita tentang dalam bab berjual beli. Berjual beli. Okey, bagaimana orang Yahudi ni buat? Okey, Allah kata, "Wa min ahlil kitabi." Okey, man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika minhum. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Zalika bi'annahum qalu laysa alaina fi ummiyin. Ni dekat ayat Quran ni, ambil dekat sini. Dia punya statement kesalahan mereka tu. Mereka kata apa? Mereka kata qalu laysa alaina fil ummiyin sabil. Di sinilah sebenarnya keterangan ayat yang kita letakkan pada kesalahan tadi. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Okey, mari kita lihat keterangan ayat ni. Okey. Tengok sekejap ya. Allah Ta'ala cerita ni. Okay, terjemahan dia.
Dalam kalangan ahlul kitab di sini merujuk kepada orang Yahudi. Ada di kalangan mereka, kalau engkau amanahkan dia simpan sejumlah besar harta sekalipun, ada yang baik, dia amanah, dia akan kembalikan dengan sempurna kepadamu. Maknanya ayat ini Allah memberitahu tak semua orang Yahudi ni kalau berniaga dia berbohong. Kita pun tahu ada orang Yahudi ini yang dia ada integritinya, betul tak? Ada yang amanahnya. Ada juga orang Islam yang kaki pembohong, ada juga. Kan umat Nabi SAW pun ada juga macam tu. Tetapi Allah Ta'ala kata, dan ada pula di antara mereka itu orang Yahudi yang kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, dia tidak akan mengembalikan kepada engkau kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Allah bagi tahu ada orang Yahudi ni jenis kaki penipu ni, kan, selagi tak minta, selagi tak tuntut, dia takkan bagi. Ini orang yang khianat dalam berjual beli. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, yang demikian itu kenapa? Kenapa mereka sanggup nak khianat, ambil harta orang, selagi tak ditutup, dia takkan peduli, dia takkan ambil kisah. Kan? Sebab itu kita dapati orang Yahudi ni keras kepala, kan. Macam-macam kita buat, betul tak? Kan? Buat persidangan OIC, nak gencet senjata lah, betul tak? Nak tuntut sekian lah. Kalau kita nak hadapkan kesalahan orang Yahudi ni ke mahkamah jenayah antarabangsa, kan, dia takkan jalan, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka memegang kepada satu perkara, mereka kata apa? Tak ada dosa bagi kami terhadap orang yang ummi. Orang yang ummi dalam konteks ayat ini adalah merujuk kepada orang Arab di zaman Nabi. Kita tahu kan orang Arab zaman Nabi ini, mereka ada yang tak boleh baca, ada tak boleh menulis, dipanggil ummi. Jadi bagi diorang ni, kalau dengan orang Arab yang ummi ni, tak ada dosa, tak salah apa-apa pun kalau mereka buat apa-apa, tak ada. Nampak tak? Jadi sebenarnya, apa yang mereka buat ni, tuan-puan, ada saki-baki perangai ni diikuti oleh Yahudi Zionis ni. Mereka tak salah kalau nak bunuh budak kecil, tak salah nak bunuh bayi ke, nak bunuh hospital ke, bahkan tak salah pun kalau dia nak bunuh wartawan, kan. Kita tahu ada wartawan yang banyak melaporkan apa yang berlaku di Gaza, kan. Wartawan tu boleh sanggup bunuh, walaupun dalam dunia peperangan, wartawan, orang diplomatik sebenarnya tak boleh dikacau, tapi bagi mereka ada kisah. Bagi diorang ni tak salah apa-apa. Sebab tu kalau mereka nak berbohong dalam perniagaan ke, bagi mereka tak ada salah. Mereka pula, kata Allah, selalu berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Maksudnya mereka ni akan buat cerita lah. Allah yang izinkan kami buat macam ni, dalam kitab kami kata boleh kami tipu korang. Itulah yang dilakukan. Sebab tu, tuan-tuan, kita tengok dalam dunia ni, kan, bank dunia, kan, dikuasai oleh orang-orang Yahudi ni lah, dalam ekonomi ni. Mereka tak kisah pun untuk mereka menipu, berbohong, menzalimi, menindas. Mereka tak kisah. Dan inilah yang ada diikuti oleh orang-orang Yahudi Zionis, yang bagi mereka boleh buat sesuka hati mereka kepada orang yang bukan Yahudi. Okey, tuan-tuan, kita lanjutkan bagi keterangan ayat yang berikutnya. Sudah lama Allah ceritakan sikap orang Yahudi ni dalam Al-Quran. Cuma orang Islam sahaja, terutama negara-negara Islam, kita tidak mengambil peduli tentang apa orang-orang Yahudi ini
Sebab itu di antara hikmah Allah Ta'ala mentakdirkan berlakunya isu Palestin ini dapat mengingatkan kita, membuka mata kita terhadap uh, perilaku kejahatan orang-orang Yahudi ini. Baik, tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan lagi dengan kesalahan yang keempat, 34. Orang Yahudi ni dalam banyak-banyak dia akan bermusuh. Siapa golongan manusia yang dia sangat suka nak mencari musuh adalah orang Islam. Orang Islam ni jadi sasaran ni. Dia tak boleh tengok orang Islam ni berjaya. Dia tak boleh. Dia akan cari jalan macam mana nak musnahkan negara tu. Macam mana nak jadi orang Islam ni bergaduh. Jangan bagi mereka ni bersatu. Tu yang berlaku perang sini kan. Perang negara Islam. Perang Teluknya. Berlakunya Arab Springnya. Macam-macam. Semua itu sebenarnya ada musuh, ada perancang di sebalik itu. Kalau kita baca Quran, Allah bagi tahu adalah orang Yahudi. Mari kita rujuk dalam suratul Maidah ayat nombor 82. Muka surat 121 ayat ini kita boleh temukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Mari kita baca ayatnya. Okey. Ayat ni Allah beritahu terjemahnya apa? Sesungguhnya kamu akan mendapati orang yang paling keras pemusuhannya terhadap orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, penyembah berhala, orang musyrikin. Tuan-tuan, tengok ayat ni baik-baik, hati-hati. Ambil sebagai teladan. Kat sini Allah beritahu orang Yahudi dengan orang musyrikin. Orang musyrikin ni orang kafir penyembah berhala. Jadi tuan-tuan kena tahulah. Saya tak nak sebutkan secara jelas siapa musyrikin dekat Malaysia ni. Musyrikin dekat Malaysia ni penyembah berhala dan patung-patung lah. Jadi termasuk orang Yahudi. Jadi di zaman Nabi dulu yang suka cari musuh ni orang Yahudi dan orang musyrikin. Sebab itu dua kumpulan manusia ni dia memang tak suka tengok Islam ni bersatu. Islam ni begini dan begini. Dia akan cari jalan macam mana nak memperandakan. Buat jadi berlaku peperangan. Jadi bahaya. Terutama kalau ia adalah orang-orang beriman. Allah kata orang yang paling keras bermusuh dengan kamu. Tetapi Allah beritahu ada juga orang kafir yang dia taklah seteruk orang Yahudi ini. Allah kata dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang yang berkata kami ini ialah orang Nasrani, iaitu orang Kristian. Sebab apa? Sebab ada juga di kalangan mereka ini yang betul-betul dia cuba ikut ajaran agama Kristian. Tapi kita telah belajar sebelum ini ya bahawa orang Kristian dan orang Nasrani dengan orang Yahudi ini mereka lebih suka kita mengikuti agama mereka. Tapi dari sudut hubungan sosial mereka ni nampak lebih lembut. Mereka ni nampak tidaklah berkeras. Tapi mereka ada misi untuk bawa kepada agama mereka tu.
Tapi kalau orang Yahudi ni, mereka menyeluruh dari sudut pemusuhannya dengan orang-orang Islam. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Ni yang terakhirlah. Saya cerita pendek saja untuk pengisah kita malam ni. Kita lanjutkan lagi dengan kesalahan yang terakhir sekali untuk malam ni, insya-Allah. Tak habis lagi tajuk ni, tapi kita akan akhiri dengan kesalahan yang nombor 35, adalah menganggap mereka ini suci. Yang ini sebenarnya ada persamaan yang seperti kita sebut sebelum ni kan, yang mereka menganggap mereka tu adalah anak Allah, kekasih Allah, mereka orang yang paling mulia dekat muka bumi ni. Jadi mereka juga menganggap mereka suci. Dia ada kaitan dengan sebab tu mereka boleh buat apa saja. Okey, kita tengok ayat rujukannya surah An-Nisa ayat 49, 50 sampai 51, muka surat 86. Apa yang mereka kata? Ayat dia panjang tapi kita boleh bacalah. Dekat ayat itu Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Dia punya keterangan dia dekat sinilah. Ini yang daripada potongan ayat depan ni lah saya jadikan sebagai kesalahan nombor yang ke-35 tadi tu. Lepas tu tuan boleh bacalah sampai hujung. Sebenarnya orang Yahudi ni, mereka juga sebenarnya buat syirik tau sebenarnya. Bahkan mereka ni, tengok ya, mereka sebenarnya kalau orang yang penyembah patung-patung ni, mereka cakap apa? Kena baca pada ayat yang hujung lah. Ayat nombor 51 tu kita akan jumpa Allah Ta'ala mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru aulai ahda minal ladzina amanu sabila. Mari kita tengok terjemahan ayat dia. Okey, ayat dia Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau perhatikan kan, wahai Muhammad, tentang orang yang dia membersihkan, dia memuji diri mereka sendiri. Mereka mengatakan bahawa mereka ni suci. Mereka mengatakan bahawa mereka inilah yang benar. Padahal kata Allah, mereka tak berhak pun nak mengatakan mereka ni suci daripada dosa ke. Sebab yang berhak, yang patut untuk mengatakan seseorang ini suci ke, bersih dari dosa dan sebagainya adalah Allah. Allah saja yang mengkehendaki untuk menyucikan dan membersihkan sesiapa sahaja. Dan Allah memberitahu mereka pula tidak akan dianiaya. Maksudnya apa yang mereka buat, itu yang mereka akan ditimpa dengan balasannya. Apa mereka kata, itulah balasan yang akan ditimpakan kepada mereka mengikut apa yang mereka kata. Lepas tu ayat nombor 50, Allah Ta'ala kata apa? Berani sungguh mereka ni, suka sangat mengada-adakan berita dusta terhadap Allah. Maksudnya mereka ni, mereka ingat tak tuan-puan, kan mereka sanggup bersumpah, kan? Mereka ni sanggup jual nama Allah tu. Kalau mereka buat tu, mereka kata, inilah yang Allah perintahkan, inilah yang Tuhan suruh kami buat. Mereka sanggup jual nama Allah Ta'ala tu. Sampai tempat tu Tuhan kata, berani sungguh mereka ini untuk melakukan perbuatan dusta. Allah Ta'ala kata, yang mereka tipu tu pun dah berat, apatah lagi yang mereka buat terang-terang, kata Allah dosanya. Lepas tu Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab, iaitu kitab Taurat, sebahagiannya bukan semua. Mereka percaya kepada al-jibt. Jibti itu maksud dia benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Dan mereka juga percaya kepada Taghut. Taghut ni apa? Taghut ni maksudnya dia boleh merujuk kepada manusia, dia boleh merujuk kepada jin.
Maksudnya orang Yahudi ni, okey, mereka ada sebahagian dari mereka tu percaya kepada makhluk-makhluk lain selain Allah, dan juga mereka juga boleh mereka juga boleh mengagungkan jin, mereka juga boleh mengagungkan manusia, itu dipanggil Taghut. Bahkan mereka kata kepada orang kafir ni, apa yang korang buat tu betul. Kau sembah-sembah patung berhala, itu betul sebenarnya. Korang lebih betul daripada orang Islam. Ah, itu orang itu orang Yahudi. Perangai mereka, sikap mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah kan, apabila Bani Israel berjaya seberang laut tu kan, mereka pernah nampak ada satu kumpulan manusia yang dia sembah patung. Kan mereka minta dekat Nabi Musa nak buat patung macam orang yang mereka jumpa tu. Tapi kan Nabi Musa bagi amaran keras. Dan kita juga tahu akhirnya mereka ada daripada mereka yang menyembah patung anak lembu tu kan. Itu kita telah ketahui sebelum ni. Dan sebenarnya dalam sejarah ada di kalangan orang Yahudi itu yang masih berpegang kepada percaya ada makhluk-makhluk lain yang memain peranan seperti Tuhan. Tapi kita nak fokus perbincangan kita adalah pada mereka merasakan mereka ini suci. Mereka lah yang berada pada jalan yang lurus dan sebagainya. Habislah yang ke-35. Tapi ada satu lagi saya terlupa. Maafkan saya. Saya terlupa. Yang ke-36, mereka ada perasaan bakhil. Bakhil tu maksudnya apa? Mari kita tengok bakhil. Okey. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 53. Saya terlupa, saya masukkan yang ke-36 ni. Maafkan saya. Okey, ayat 53, muka surat 87, Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni, Allah laknat mereka. Allah Ta'ala kata, amlahum nasibum minal mulk, atau mereka mempunyai bahagian daripada kuasa pemerintahan. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِرًا, meskipun mereka ada, mereka tidak akan memberi sedikit pun kepada manusia. Okey, ayat ni sebenarnya Allah nak kata orang Yahudi ni, okey, Allah laknat mereka ni. Mereka ni kan punya belagaknya, Allah kata, kalau mereka ada kuasa pemerintahan kan, mereka ni takkan tumpangkan, takkan jadi manusia yang nak buat kebaikan daripada tampuk kuasa pemerintahan mereka. Itu yang kita nampak perangai macam ni dekat Zionis Yahudi Israel yang duduk kat Palestin, betul tak? Kenapa mereka buat tembok yang tinggi? Ada kaitkan dengan mereka takut, mereka telah sekat sumber air. Sebab tu kalau kita baca dekat Israel, tuan-puan ya, dekat negara Israel tu, kita tak katalah di itu negara, tapi kita nak bagi faham, sebenarnya dekat Israel tu ada orang Arab Palestin, tuan-puan. Tuan-tuan jangan ingat warga negara Israel itu hanya orang Yahudi, ya, tidak. Tapi ada juga di kalangan orang Arab Palestin. Tapi kalau kita baca orang Arab Palestin ni, mereka tidak diberikan dana yang mencukupi, mereka tak dapat kemudahan seperti mana orang Yahudi dapat, walaupun mereka juga ada menjadi warga negara Israel. Tuan-tuan, ni cerita benar ni. Tuan-tuan bacalah, tengok dalam cerita benar sampai sekarang pun kan. Sebab itu di antara sebab, ya, di antara hikmah kalau kita pergi dapat masuk Palestin, ya, masuk ke tempat-tempat ke tempat-tempat ramai orang Islam, kadang mereka ini kesian tengok ekonomi mereka tak sekaya, tak semampu warga Israel. Sebab tu Israel dia sekat elektriknya, macam-macam fasiliti yang mereka tak nak bagi orang yang bukan Yahudi. Inilah yang Tuhan sebut ni.
Tuhan kata kalau mereka ada kuasa pemerintahan lah, mereka tak akan buat kebaikan kepada manusia. Mereka tak akan tumpang kebaikan kepada orang-orang yang terutama orang-orang Islam yang mereka sangat bermusuh dengan mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasihlah banyak pada tuan-puan walaupun dalam keadaan cuti sekarang ni cuti sekolah. Banyak kelas-kelas ditunda kerana sebab cuti kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ni semangatnya masya-Allah, tabarakallah, hayakumullah, masih lagi dapat mengikuti pengajian ni secara langsung. Jadi teruskan mengikuti. InsyaAllah kita akan kupas lagi, kita akan gali lagi maklumat yang ada dalam Quran. Kan, satu rezeki yang banyak Allah bagi pada kita, betul tak? Kan, selama ni kita baca ayat Quran tu, tapi kita macam baca je lah kan. Kita lalu laju je kita baca. Tapi kali ni alhamdulillah rezeki 2023 ya Allah memberi kita sedikit kefahaman walaupun tak banyak. Dapat juga kita mengetahui kisah orang Yahudi ini di dalam Quran. Rupanya dah lama dah Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang perihal orang Yahudi. Jadi moga-moga apa yang Allah telah ceritakan kepada kita ini dapat menambahkan rasa keimanan kita kepada Al-Quran. Kita rasa Quran ni bukan sekadar untuk dibaca tapi sebagai panduan hidup, sebagai Quran mengajar kita dalam bidang kenegaraan, dalam bidang kita menghadapi dengan orang-orang yang bukan Islam, dengan musuh-musuh Islam. Jadi moga-moga Allah memberikan kita syafaat, Allah memberikan kita cahaya pada dada-dada kita. Semoga Allah memberikan kita ruang dan peluang lagi untuk kita ikut saya pun tak dapat nak sebut sampai siri yang keberapa, tapi kita cuba dengan kadar yang mampu, dengan rahmat Allah, dengan bantuan Allah, untuk kita gali sebanyak mungkin ayat-ayat yang berkenaan dengan orang Yahudi. Nanti kita akan tengok sampai kepada ayat macam mana, sampai kepada perumpamaan pun kita akan sentuh tentang orang Yahudi, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, ada sebarang persoalan, pertanyaan, saya nak tengok dekat ruangan chat. Ada tak sebarang pertanyaan tuan-tuan dan puan? Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya hanya ingin duduk Waalaikumsalam. Kesalahan 35 dan 36 muka suratnya tadi Ustaz, atau saya yang silap? Saya salah Tak, ya saya Allah. cuba tengok slide lagi, mungkin saya yang silap. Yang mana tu? Ayat Yang nombor 35. Kesalahan 35 dengan 36. Muka surat dia ada mungkin silap. Kena check ke? Saya ke? Ya Allah, mohon maaf ya. Sebab tu saya suka sangat kalau ada orang boleh betulkan. Ustaz nanti show the slide. Cuba kita check. Surah Nisa Kejap ya. Okey, yang 49. Kejap ya. Ayat 35 tu muka surat 86 Ustaz. Ya, 86. Kemudian yang satu tu lagi 50, kesalahan 36, muka surat 87. Betul lah. Saya paparkan yang tu. Tengok sekejap ya. Betul ya? Sekejap ya. Nampak tak nota ni? Betul. Saya yang silap. Tak apa. Tak, saya suka kalau ada siapa-siapa tolong tegur ya, tolong ingatkan saya sebab yalah, kadang-kadang buat ni dalam keadaan saya siapkan note ni sebenarnya. Maaf Ustaz, saya yang silap. Terima kasih. Betul ke? Okey, tak apa puan. Tak apa, saya pun selalu juga buat silap ni, tapi saya minta ya tuan-puan ya, kalau boleh semua tolong semak apa yang saya sebutkan ya. Saya suka macam tu. Kalau kita boleh betulkan terus ya. Sebab maklumat ni kita akan tinggalkan dekat FB, nanti kita akan upload dekat YouTube. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada sebarang kesilapan, tapi al-maklum lah ya. Berlaku kesilapan
8.36 Okey. muka surat 87 ya Ustaz? Betul. Ya betul. Yang bakhil ni 87. Betul tak? Betul. Betul, Alhamdulillah. Ustaz. Betul-betul. Faham. Okey. Bakhil Okey. Nanti insya-Allah kita boleh sambung lagi. Saya tengok dekat chat tadi ada yang bagi pendapat bagus Alhamdulillah, jazakumullah khair. Okey. Nanti kita sambung lagi pada siri yang akan datang insya-Allah hari Sabtu dan Ahad. Untuk buat pengetahuan perempuan walaupun cuti sekolah, kelas online kita akan berjalan seperti biasalah insya-Allah. Jika kalau ada apa-apa makluman, penangguhan nanti saya akan maklum pada tuan perempuan setakat ni dalam minggu depan saya belum lagi pulang ke kampung kerana ada perkara yang perlu diselesaikan lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah pada siang akan datang Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita. Terima kasih banyak-banyak pada semua tuan-puan secara langsung dan tak langsung. Mohon maaf atas kekurangan kekelaman saya sepanjang saya membimbing majlis ilmu ini. Nota saya akan edarkan sekejap lagi insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi